Mana tiap-tiap jari-jari kita untuk menyampaikan air tersebut, ya. Berhubung tentang siwak tadi, dinyatakan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah An-Nisa'i, sanadnya daripada An Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matrahatul lil fami, ya, matrahatul lil fami wa mardatul lirrabbi wa masqatatun lisyayatin. Apa dia? Bersiwak itu menyucikan mulut dan menyebabkan keridhaan Allah dan membencikan bagi syaitan. Maknanya syaitan tak suka orang bersiwak. Kita kadang-kadang minta maaf lah lepas berbuka tu kan, kita lupa nak siwak. Ya, ada nanti hadisnya, ya, berhubung tentang afdalnya bersiwak. Dan lagi di antara kelebihan bersiwak, bermusuk gigi, ya, riwayat oleh Abu Naim wal Hakim. Apa dia? Salatun siwaki afdalu min sab'ina salatan bila siwakin. Apa dia? Sekali sembahyang dengan bersiwak, gosok gigi, adalah lebih afdal daripada 70 kali sembahyang dengan tiada bersiwak. Dia nak cari fadilat ni kan. Gosok gigi bukan lama, ya. Sama ada pakai ubat gigi ke boleh, tak pakai ubat gigi pun tak apa. Dia syarat, ya tak? Kalau pakai ubat gigi wangilah sikit, ya tak? Nah, nak tidur pun kena bersiwak sebenarnya, ya? Nak tidur, nak sembahyang, ya. Jadi siwak ni penting lah sebenarnya. Gosok gigi ni, ya. Kadang-kadang kita tak bersiwak. Siwak pagi je, lepas makan tengah hari tak siwak, lepas sarapan tak siwak. Tak? Kita nak sembahyang duha misalnya, ya, sembahyang duha 2 rakaat penuh. Kalau kita boleh buat penuh 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itulah amalan waktu siang. Amalan waktu siang, sembahyang isyraq, sembahyang duha, ya tak? Yang paling senang tu. Kalau malam ditentukan sembahyang witir, sembahyang tahajud, tidak. Sembahyang hajat, sembahyang siang boleh buat, malam boleh buat. Sembahyang tasbih siang boleh buat, malam boleh buat. Boleh. Tapi bezalah kalau malam tu 2 rakaat salam, ya tak? Tasbih. Kalau siang 4 rakaat baru salam. Berat sikit, tidak. Ada kaedah caranya. Jadi kita ni bersiwak ni untuk apa sebenarnya? Sebab kita nak menghadap pencipta kita, ya tak? Kita nak menghadap pencipta kita, Allah Rabbi. Kena bersiwak. Sebab ini dia katakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Naim wal Hakim, ya, sekali sembahyang bersiwak adalah lebih afdal daripada 70 kali sembahyang dengan tiada bersiwak. Cuba bayangkan, kita sembahyang duha 2 rakaat, kita dapat 70 kali, baru 2 rakaat. Pahalanya bukan 70 kali rakaat, pahala dia, ganjaran. Yang tidak bersiwak 2 rakaat je lah. Tak? Itu sebabnya kita ni apa pun mesti, kalau kita dulu ambil ijazah. Kalau ijazah kita sekarang ijazah lembaran, ya, sama ijazah diploma, itu yang nyata. Ijazah diploma, ya, ijazah apa lagi? PhD sampai, semua ijazah yang bertulis, yang ada lembaran. Tapi ijazah yang kita dapat, kita baca lebih pahalanya. Contoh, kita baca Yasin yang tidak ada ijazah. Baca Yasin sama juga seorang baca Yasin yang tidak ada ijazah daripada tuan-tuan guru. Sanadnya siapa. Dia hanya sekali dia punya ganjaran. Tapi orang baca Yasin seorang, tapi ada sanad an siapa gurunya.
yang ijazah kepada dia. Macam contohnya Majlis Yasin seorang, tapi dia punya pahala seperti 24 orang. Dia punya pahala seperti 24 orang tu membaca Yasin, tapi dia seorang. Itu ada sanadnya, ya. Sebab itulah ijazah ni sangat penting di dalam amalan kita. Baca Yasin pun, ya. Sebab itu siapa sanadnya? Kita. Sebab itu biasanya saya baca yang pertama untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Sya'ulillahul Fatihah. Yang kedua, summa ila masakina khususan. Siapa yang bagi sanad tu dia? Daripada siapa? Dia, ya. Masakina iaitu Ahmad Dayarbi Asy-Syafi'i. Siapa Ahmad Dayarbi Asy-Syafi'i? Imam Syafi'i lah. Ya. Tu. Kita dapat daripada tuan guru, dan guru daripada siapa. Itu namanya ijazah. Yang cara kita ni baca. Lepas habis kita diberi ijazah, kita kena berpuasa. Ni. Banyak dalam Quran itu ada yang diberi ijazah, ada yang. Contohlah, kita dapat ijazah, betul biasa je, tapi kalau dapat ijazah dari orang yang tentu mengamalkan. Contoh dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80 untuk perubatan. Wa idza maritu fawayashfin, wa idza maritu fawayashfin. Bila aku sakit, engkau saja yang boleh sembuhkan. Itu juga perubatan. Tapi kita dapat ijazah daripada siapa. Ni orang-orang alim dulu yang mengamalkan tuan-tuan guru dulu. Tu dia. Macam inilah juga. Kita ni dapat daripada kenyataan daripada hadis yang sahih dari Abu Naim wal Hakim mengenai tentang bersiwak. Kalau kita nak sembahyang, fadilatnya lebih kalau kita sembahyang 2 rakaat, tapi pahalanya ganjarannya seperti sembahyang 70 kali. Ya, maknanya 70 rakaat. Banyak, ya? Baik. Kemudian dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an sanadnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin." Ini dinamakan hadis mu'an'an. Kenapa dipanggil hadis tu hadis sahih mu'an'an? Kerana periwayatnya ialah muttafaq alaih. Di bawah tu, ya. Periwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam ini yang termasyhur. Ya, sebab tu kalau ada jumpalah hadis ada tulisan muttafaq alaih. Maknanya persetujuan di antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini namanya hadis mu'an'an. Maknanya hadis yang disetujui matanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab sanadnya ialah sahabat yang paling akrab dengan Rasulullah. Siapa? Abi Hurairah. Bapak kucing. Gelarannya bapak kucing. Sebab Abi Hurairah tu suka bawa kucing kan. Di jubah besar kucing dia lah sebelah. Di dukung kucing. Tu. Betul tuan-tuan. Siapa benda kucing? Ya, rezeki murah betul. Yalah. Betul tuan-tuan. Kalau kita tak masuk dalam rumah tak apa. Letak di luar, bagi makan kucing. InsyaAllah dia tak ke mana. Dia akan datang rumah tuan. Betul tak? Kucing dia tahu. Ya. Saya kat rumah saya ada 2 ekor kucing. Dia nak makan, dia tahu bangun kan, bagi makan. Bagi makan je lah. Ya. Dia masuk rumah pun buat apa, bukan dia nak tidur di rumah. Ya. Tapi ada kucing ni kalau rumah yang betul-betul dia biasa, dia nak sediakan tempat untuk dia nak beristinja. Kucing beristinja pula. Ya, kucing berak lah istinja je tak. Ada sediakan pasir tu. Senang je benda kucing sebenarnya. Sediakan pasir, ambil air, dia pergi ke pasir tu. Yalah. Tapi tak bersih lah. Takut dia pijak-pijak kan. Dia bukan kira. Kita biarlah dia duduk di luar, ya. Tapi kita dapat fadilat tau bela kucing tu. Betul tuan-tuan. Kita bela kucing ada je rezeki. Murah je rezeki.
Sebab ia sebahagian daripada kita. Kita bagi makan dia kan, kucing ke apa sajalah binatang. Tapi jangan dikurung. Kalau kita dikurung, cuba rasa tuan. Kita dikurung apa rasa? Ronta nak keluar kan. Ini kucing dikurung, tak nak dia. Dia dah jinak, betul tak? Bagi je makan. Begitu juga burung merpati. Ya, tempat saya tinggal tu, Allah, burung merpati banyak ni tuan. Allah, turun ke parking tu dia saja burung merpati. Ni. Tapi burung merpati ni jangan dikacau dia lah, dia tak apa. Bagi makan dia. Dia memang banyak di mana-mana. Di stol tu tempat tinggal saya tu. Burung merpati banyak sungguh. Ya, sampai tempat atas tu dekat 15 tu merpati saja. Apa ya? Itulah. Hanya dia punya najis tu kalau kena kereta lekat sungguh. Dia macam gam tu. Dia main-main kalau kering payah nak basuh. Dia burung merpati. Kalau kita nak ambil, pegang, tangkap, makan boleh merpati. Ya, tak salah. Dia halal. Sebab dia makan bukan menyambar, dia tak menyambar. Bagi makan. Kalau kita ke Mekah atau Madinah, banyak tak burung merpati? Banyak. Sebab itu ambil, beli orang bagi, ramai orang bagi, baik. Jadi jikalau aku tidak menyusahkan ke atas umatku, pasti aku wajibkan mereka bersiwak. Tengok. Itu sebabnya hukum siwak tu sunat. Pahala ganjarannya besar. Kita buat kan, kalau kita buat dapat seperti kita 70 pahala rakaat sembahyang. Sebab itu Rasulullah tak mewajibkan. Kalau wajib susah tuan. Yang 5 waktu wajib ni pun, ya Allah, susah. Solat berjemaah ni, kalau tak betul-betul memang lupa. Betul tuan-tuan. Benda ni tarbiyah daripada kita biasa dan menjadi istiqamah kita. Solat berjemaah ni betul. Itulah sebabnya saya ingat arwah bapa saya. Ya, sebab rumah saya di kampung dulu, kampung Sungai Tiang Bagan Datuk tu. Kedah ada Sungai Tiang juga lah. Bagan Datuk ada Sungai Tiang. Kampung saya ni nama kampung Sungai Tiang. Serekoh, Bagan Datuk Perak, Rungkung. Ya. Jadi rumah tu betul-betul. Sini rumah, masjid betul-betul kat tu. Kat bawah tu. Kedai tu masjid. Dia dekat je, jalan kaki je. Ya, kedai tu kan dia jauh dah, dekat lagi. Betul-betul jalan raya. Apa pesanan orang tua? Ya, ayah dulu, Mat, nanti kamu kalau nak beli rumah, Mat, carilah lokasi dekat masjid, biar jadi orang masjid. Itu pesanan. Saya ingat lagi arwah ayah saya. Ya, kalau kita mampu duduk di jauh, macam tuan duduk jauh, datang naik kereta, dikira oleh Allah tu. Ya, minyaknya dikira, tayar dikira, Allah. Adil ya Allah kepada kita. Semua dikira, semuanya pahala. Allah, ya. Semuanya pahala. Dan sebab itulah kita kalau jauh, kata sahabat, kalaulah boleh saya duduk jauh daripada masjid, semuanya akan mendatangkan manfaat kepada saya. Ya, tapi kalau dekat masjid kita, kalau jauh susah sikit. Kalau kita dekat masjid, saya rasa kalau saya di rumah saya Sentul tu, azan saya boleh sembahyang di rumah Qobliyah. Pergi masjid relax juga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sembahyang Qobliyah di rumah. Barulah datang ke masjid berjamaah. Tapi sahabat tunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ya, di Masjid Nabawi. Baik. Apa dia? Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain pula. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Ahmad. Ya. Hadis ini merupakan apa dia? Umirtu bisiwaki hatta khashitu ayyuktaba alayya. Aku selalu diperintahkan bersiwak oleh Allah Ta'ala, selalu memerintahkan aku bersiwak, sehingga aku khawatir bersiwak itu akan diwajibkan ke atasku. Allah selalu bagi pesan kat Rasulullah. Tengok,
Jadi kita ni nak ngaku sebagai umat Rasulullah yang setia, ikutlah cara Rasulullah. Apa Rasulullah yang paling minat? Yang Rasulullah paling minat berjamaah. Sehingga kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 11 Hijriah. 11 Hijriah. Ketika itu wafatnya Rasulullah pada waktu pagi hari Isnin. Ya. Sama dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia wafat ketika itu huzur Rasulullah terlalu huzur. Sebab itu Rasulullah dia tahu 40 hari dia nak wafat, dia dah tahu. Dia menunaikan haji wada' yang terakhir. Ketika dia wukuf di Arafah, dia memberi pesanan banyak kepada para sahabat. Termasuklah hadis mengatakan taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabillah was sunnati Rasulillah. Dua perkara aku tinggalkan kepada kamu. Siapa yang berpadu dengan dua perkara ini pasti hidupnya tidak akan sesat buat selamanya. Apa dia? Berpadu dengan mukjizatku, kitabillah Al-Quran, dan sunnahku, hadis Rasulullah SAW. Sebab itulah pesanan baginda kepada para sahabat. Jadi kita sebagai umat Rasulullah SAW bersyukur kerana umat-umat dahulu tak ada peninggalan. Semua dimaksudkan oleh Allah. Hanya kita wajib mempercayai kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Tetapi semua itu sudah diangkat oleh Allah SWT dan dimasukkan kandungan-kandungan satu persatu di dalam Al-Quran. Sebab itu kita baca Quran, kita tahu kisah Nabi Ibrahim, kita tahu kisah Nabi-Nabi terdahulu. Dari mana sumbernya? Dari Al-Quran. Itulah yang penting kita. Sebab itu kita kena mempelajari Al-Quran. Kemudian hendaklah engkau duduk menghadap kiblat di atas tempat yang sedikit tinggi, supaya engkau tidak terkena percikan air. Ni. Itu sebab ada tak tempat duduk, tempat wuduk tu. Itu supaya tak kena percik. Kalau kita percik, ambil wuduk, terpercik ke tangan kita air tu jadi air mustakmal. Bila air mustakmal, tidak menyucikan. Dia kena 2 kolah air tu dikumpul 2 kolah. Banyak 2 kolah tu. 2 kolah berapa tin? 12 tin minyak gas. Ingat tak dulu tin minyak gas? Sekarang tak ada dah tin besar tu kan. Tin minyak gas. Ataupun tin roti. Dulu tin biskut ke besar tu dia. Tutup tengah. 12 tu baru dikira 2 kolah. Itu ikut pendapat hukama, ya. Jadi kita supaya jangan nak percik, sebab itu kena duduk tempat tinggi. Senang. Tuan-tuan. Betul ada tempat duduk tu, tempat wuduk. Kita kena duduk. Lepas kita basuh tangan bersih. Mula daripada muka, ya. Masam niat dulu. Tapi itu tidak ada tempat najis. Ya, tidak ada tempat najis. Ya, tak ada bilik air, tak ada tempat kawah untuk buang najis. Maka boleh kita melafazkan nawaitu rabbal adasi asghari lillahi ta'ala. Saja aku ambil wuduk, angkat adas kecil kerana Allah Ta'ala. Wuduk. Kumur dulu sana itu sunatnya, kumur masuk dalam hidung itu sunat. Yang dia rukunnya buka. Kemudian 2 tangan. Ya, sampai ke siku. Lepas tu sapu kepala. Daripada depan tolak ke belakang. Baru kaki. Kaki tu kena selati. Tu yang ramai tak selat. Golo. Kita tak tahu apa yang melekat tu. Kita tak tahu tuan-tuan. Mata kita mata orang lama. Ya, mata orang lama mana nampak. Sebab itu saya kalau kat rumah, saya terus terang. Di rumah saya mesti ada selipar dalam. Dalam bilik air ada satu selipar jepun. Dan kita untuk jalan dalam rumah tu pakai selipar juga. Selipar kita nak pergi sembahyang lah. Pergi sembahyang tu daripada itu ambil daripada bilik air, pergi ke tempat sembahyang tu, kita mesti pakai selipar. Takut cecak ni kadang-kadang cek. Allah, dia berak tak nampak. Tak nampak tuan-tuan. Mata kita mata lama.
Udak-udak boleh lah. Tak nampak, kecil je. Terpijak dah jadi najis. Mutawasitah. Tak sah sembahyang. Banyak rumit sikit. Kena kita memahami tentang wuduk ni. Baik. Kemudian dalam kau apa? Takut kena percik dan baca olehmu apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udhu bika min hamazatis syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani, ya Allah, aku berlindung denganmu dari gangguan syaitan, dan aku berlindung denganmu daripada kehadiran mereka itu di sisiku. Penting ni ya. Syaitan ini dia cari jalan. Syaitan dia takkan boring, takkan jebu untuk mengacau manusia. Allah dah kata dalam surah Yasin, kan ada kan? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tengok, innahu, sesungguhnya, lakum aduwwum mubin, dia merupakan musuh ketat kamu. Dia bukan usik kita, usik fikiran kita. Apa diusik dia? Kalau kita nak rapi, nak sembahyang diuduk dengan betul, sembahyang dengan tekun, baca bismillah, a'udzubillahi qul a'udzu birabbin nas. Kalau tak ready kita, depend diri kita, dalam sembahyang dia datang, dia kacau kita. Dia kacau kita. Tak, dalam sembahyang angan-angan, balik dia nak ngeteh dulu lah. Betul tuan. Dia kacau pemikiran kita. Dah kerja dia. Sebab itu kita depend diri kita. Kita kawal diri kita dengan kalimah-kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni. Nak masuk bilik air pun yang kita dulu katakan. Kita baca dulu apa? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minarrajizin najisil khabisil muhbisyil syaitanir rajim. Kan ada yang terlalu kan? Tentang adab masuk ke bilik air, bukan bertadah aja. Nah, masuk dengan kaki kiri, pakai selipar, tutup kepala. Allah, bayar tu. Masuk bilik air kita. Tak kisahlah kita duduk di apartment ke, kita duduk di flat ke, kita duduk di di kondominium ke, kita duduk di teres ke, kita duduk di banglo ke, dia tak kira. Namanya bilik air. Ya, ada orang bertanya dengan saya. Ya. Ketika itu saya ditugaskan, 4 bulan saya ditugaskan di Istana Nur Iman, di Brunei Darussalam. Tugas dia untuk mengaji di bilik begawan. Pangkat dia begawan tu, kita dipilih lah, ada berapa orang, 8 jam mengaji bilik. Masuk bilik air dia, ya Allah, macam rumah. Masuk bilik air tu, tandas dia tu macam rumah. Sebab Istana Nur Iman itu ada 1000 bilik. 1000 bilik. Cuba bayangkan. Kita ada kebelaran naik kereta dapat atas sekali. Duduk begawan tu diletakkan di bilik yang paling atas, yang paling besar, dekat dengan hazanah dia. Ya, hazanah dia namanya museum dia. Segala apa dia ada penuh kat situ. Pegawai-pegawai sejarah dudukkan di situ untuk menjaga alat-alat dia, barang-barangan begawan, iaitu ayah kepada Sultan Hasan Bolkiah. Ketika itu kita naik turun memang kita ada kebenaran pukul 12 ke pukul berapa, ikut time kita, 8 jam 24 jam berganti. Ya. Bila masuk bilik air, Allah, air condition dalam semua. Jadi kena baca juga, a'udzubillahi minarrajizin najisil khabisil muhbisyil syaitanir rajim. Sebab apa? Apalah guna tak dah. Bilik pun wangi semua. Syaitan lagi sedap duduk situ mekon.
Setan lagi sudut situ ikon. Kalau kita tak depend diri kita, ya tak? Tu. Itu nama istana, ya. Sebab itulah kita kena faham benda-benda ni, kita kena ready. Sebab kita bila masuk tempat tu dinamakan tandas, tetap di tandas. Toilet, tetap di toilet. Walaupun cantik macam mana. Ni. Ya, letak je zoom semua. Tak, semua ada. Minyak wangi, semua ada. Ya, petik je semua keistimewaan dunia. Tetapi namanya tandas juga, kena baca juga. A'udzubillahi minarjisin najisin khabisin muhbisyis syaitanir rajim. Baik. Yang mudah a'udzubillah minal khaba'is, itu mudahlah. Tapi di dalam kitab ni ada, ya, tentang tu yang panjang. Baik. Kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali sebelum engkau memasukkannya ke dalam bacana, ya. Bacana dan bacalah olehmu doa. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'i wal halakah. Ya. Apa dia? Ya Allah, aku meminta akan engkau akan tuah dan berkat, dan aku berlindung denganmu daripada sial dan kebinasaan. Kita takut kita ni tidak berkat. Sial, ya. Kalau kita sial dia susah, ya. Sial dia kamu, tak? Jangan kita cakap ke anak dia, kamu ni sial lah. Jangan. Anak kita nakal macam mana pun, kamu ni baiklah, barakah. Tu. Ini kata anak, bodoh lah kamu. Jangan. Ya, bodoh betul. Itu doa. Mak bapak langsung jangan. Ya, kalau marah macam mana, alhamdulillah bertuahnya kamu. Bertuah betul lah kamu ni. Jangan pula kita menyaci dia. Sebab dia adalah merupakan pewaris kita. Kalau kita berdoa hari-hari macam itu, jadi jangan main mak bapak. Baik. Kemudian hendaklah engkau berniat untuk menghilangkan hadas, atau engkau berniat istihadah, ya. Istihadas solat. Artinya membuat sesuatu yang mengharuskan sembahyang, dan tidak niatmu itu tidak hilang sebelum engkau membasuh muka supaya sah wudukmu. Ya, kita niat awal boleh, nak basuh muka tu boleh. Ya, maknanya kita berkumur, kita masukkan air ke hidung, itu tu sunat dia. Nak mulakan ketika nak wuduk. Ya, bismillah, ya. Dengan doa kita berwuduk. Rabbal hadasi asghari lillahi ta'ala. Begitulah kalau kita nak mandi wajib kan, disunatkan kita berwuduk. Sunatkan. Nanti insya-Allah tentang junub. Kemudian ambil air 1 cebok dan berkumur-kumur engkau dengannya 3 kali, dan bersungguh-sungguh engkau memutarkan air itu di dalam mulut. Berkumur, takut dah lepas makan daging kambing pula melekat. Ni tak tahulah tuan-tuan, kalau daging kambing tu mudah melekat betul, ya. Mana ruang kosong dia ada lah. Tu kena congkel dulu. Gosok gigi itu yang penting. Takut tengah sembahyang, sedap je manis, ya. Tetelan habis batal sembahyang. Jangan main. Itu sebab dia kena berjaga. Ya. Kecuali engkau berpuasa. Puasa tak payahlah. Maka engkau perlahankan berkumur-kumur itu dalam baca olehmu. Ketika itu kamu berdoa, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasratil zukri, ya. Zukri lah, ya. Wasabbitni bil qawli tsabiti bil hayatid dunya wa bil akhirah. Ya Allah, permudahkan aku untuk membaca kitabmu, yakni Al-Quran, dan untuk memperbanyakkan berzikir kepadamu, dan kokohkanlah aku dengan perkataan yang kokoh, la ilaha illallah, di dunia dan di akhirat. Maksudnya, jadikanlah hidupku dan matiku di dalam keadaan beriman.
Tu. Sebab itulah kita nak baca Quran, kita kena bersugi dulu ya, nak baca Quran ni. Lepas tu kita berambil wudu. Sebelum kita tidur, jadikanlah satu amalan baca surah apa? Al-Mulk. Ya, pagi bangun tidur, jadikan satu amalan baca surah apa? Ar-Rahman dan surah Al-Waqiah. Jadikan satu amal, insya-Allah. Ya, kita ni tak banyak amal sangat. Kalau bandingkan ulama-ulama dulu beramal, ya Allah, sampai pagi diorang, ya, tidurnya sikit, amalnya kuat. Kita ni terbalik, ya tak? Tidurnya kuat, amalnya sikit. Tapi ambil lah sekurang-kurangnya ada, ya tak? Bekal mati kita. Ni kullu nafsin za'iqatul maut. Kita ada bekal mati. Kat dunia ni macam kita berjiran lah, ya. Tu bila tuan guru dulu cerita, kat dunia kita jiran. Siapa jiran kamu? Nah, tiba-tiba kita mati nanti, dalam barzakh pun datang orang lain duduk sebelah. Roh berjumpa. Kamu dari mana? Aku dari Sentul. Kau dari mana? Aku dari Wang Semaju. Oh, belah mana? Roh bercakap dengan roh. Badan kita dah kaku dah, tapi roh bertemu dengan roh. Tu ya, kuasa Allah SWT. Mungkin kita bertemu nanti roh kita, ya Allah. Tu rupanya jamaah Usama bin Zaid, Allah, baru jumpa kat sini. Dia tak misalnya contoh. Sekolahan rupanya dek. Kan enak lawas kan ada jumpa. Kita dah meninggal lama dah, misalnya dia tak. Dah 10 tahun baru dia meninggal. Keruh lah. Kamu siapa? Tinggal mana? Wang Semaju. Belah mana? Seksyen 2 lah. Oh, jamaah Usama ya? Ya. Roh dengan roh ni bertemu. Dia tak? Amal tu lain-lain, tapi roh tu betul. Sebab hubungan kita di dunia ada juga di akhirat. Ya, silaturahmi kita. Itu ada hubungan. Sebab itulah kita ni jangan saling menyakiti hati orang. Ya, jangan kita cari salah orang. Jangan. Mungkin orang tu lebih baik daripada kita. Tidak. Oh, simpulan tu, jangan. Sebab kita manusia sama aja. Ya. Khuliqal insan fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Ya. Summa radadnahu asfala safilin. Ada suatu masa manusia itu selemah-lemahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, kecuali mereka yang beramal baik ketika mudanya. Ketika mudanya sembahyang, macam abang muda lagi ingat masjid. Ada orang muda tak ingat masjid. Dah pencen baru dia ingat masjid. Itu pun kalau ingat. Dia sibuk korporat lagi, Allahu alam. Ya, sibuk dengan dunia. Dunia yang lati ma'asina. Dunia ni umpama ni sementara je. Ya, akhirat yang kita nak cari. Sebab itulah kita kena betul-betul kita dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita sama-sama. Baik. Apa doanya? Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabayadu wujuhu awliyaik wala tusawwid wajhi bizulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daik. Apa dia? Ya Allah, putihkanlah mukaku dengan nurmu pada hari yang menjadikan putih muka para ulama, para awliya pada hari kiamat nanti. Dan janganlah engkau hitamkan mukaku dengan kegelapan pada hari yang menjadi hitam muka musuh-musuhmu. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan diputihkan. Ada dalam firman Allah, yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ada satu kumpulan mukanya jernih bersinar-sinar. Ada satu kumpulan mukanya hitam legam. Berat sebab akidahnya tak betul. Satu kumpulan mengikut Rasulullah SAW dengan pahaman ahli sunnah wal jamaah. Satu kumpulan ini mengikut pahaman Murji'ah, pahaman
Apa lagi? Mu'tazilah, pahaman apa lagi? Jabariyah, pahaman Qadariyah. Oh, ini tolak. Yang kita nak pahaman ahli sunnah wal jamaah, itu mengikut Rasulullah SAW. Jadi itulah perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan untuk pedoman untuk saya dan tuan-tuan semua, mudah-mudahan. Sebab ini benda wuduk aja, tapi banyak manfaatnya. Ya, yang baik semuanya daripada Allah Taala. Mana kekurangan, saya memohon maghfirah Allah Taala. Aku liqauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.